Saya nak teruskan pagi ini dengan satu kejadian yang boleh berlaku kepada kita. Kadang-kadang kita tak jangka, tetapi kejadian ini berlaku di rumah terutamanya, terkunci dalam tandas akibat masalah tombol kunci pintu itulah. Jadi ini berlaku kepada seorang rakan kami sebenarnya di Media Prima ni, dan isteri bersama anak-anaknya terperangkap dalam tandas lebih 7 jam atau 8 jam mungkin. Jadi kita nak tahu keadaan itu, bagaimana ia berlaku, kenapa ia berlaku dan bagaimana situasi itu dihadapi, terperangkap dalam kawasan yang kecil dan sejuk selama tempoh yang lama. Saya nak memperkenalkan Siti Safra Aina Amir Hussein, mangsa terperangkap dalam tandas di rumahnya akibat kegagalan tombol pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Izwan. Safra, apa khabar? Alhamdulillah baik. Dan sebenarnya saya dah tahu kes ni sebab suami anda juga bekerja di Media Prima kan? Ya. Dan berapa lama sebenarnya Safra terperangkap dalam tandas dengan anak-anak tu? Lebih kurang 7 jam lebih macam tu. 9.50 sampai 5.10 minit. Allahu Akbar. Macam mana awak dan anak-anak boleh masuk ke tandas tu dan terkunci dalam tu? Kalau boleh ceritakan Safra. Okey, seawalnya saya akan mandi bersama anak-anak. Baik. Sebab anak saya yang tengah hari akan pergi sekolah. So pagi tu kami semua akan mandilah. Mandi. Dan bila selepas 20 minit tu saya dapati yang kami ni terkurung. Ya. Maknanya awak nak cuba buka tombol pintu tu tak boleh Macam-macam usaha. Saya cuba tanggalkan hanger untuk towel tu untuk saya pecahkan tombol. Saya tahu usaha saya tu sia-sia, tapi saya usaha sebab kita ada anak kan. Dan dalam bilik air tu, itu yang saya cuba usahakan lah, tapi tak berjaya. Jadi ini kejadian setelah selesai mandi, maknanya nak keluar dari tandas, anak-anak semua dah mandilah ya? Dah mandi dah. Jadi mereka tersangkut dalam tandas tu selama 7 jam lebih, kesejukan. Bagaimana Safra cuba menenangkan diri sendiri untuk menenangkan anak-anak? Okey, pertama sekali saya seorang yang sangat panik. Saya cuba untuk cuci toilet selama 15 minit, bagi anak-anak main air. Sampai satu tahap saya tak boleh nak main air ataupun anak-anak nak main air. Saya usaha minta tolong dekat jiran, tapi memandangkan saya baru pindah dekat sini, tak ada jiran, kawasan yang sangat bising, jadinya tak ada siapa yang dengarlah jeritan saya untuk minta tolong kan. Tak ada. Sebelum masuk ke tandas tu, awak dan anak-anak sarapan? Anak-anak saya kebiasaannya dia kurang makan pagi tau. Itu yang membuatkan saya agak frust dalam bilik air tu. Allahu Akbar. Mereka meragam, mungkin menangis dalam tandas tu? Anak saya, dia tak menangis tau dalam bilik air. Dia macam, yelah anak-anak dia suka main air. So, saya bagi dia main air. Tapi, selepas buka je pintu, diorang terus menangis. Mungkin diorang faham situasi tu tau. Tapi diorang tak luahkan masa dalam bilik air tu. Sejujurnya dalam keadaan sebagai seorang yang cepat panik, Safra, awak terduduk tak di dalam tandas itu dan menangis mungkin mengenangkan? Sejujurnya saya dah hypo tau. Saya pening dan rasa nak terlelap je. Sebenarnya saya agak risau anak saya yang pertama sebab dia tak tidur siang. So dia alami 7 jam tu dengan keadaan yang kesejukan. Saya dah tertidur. Saya dah tak fikir apa yang terjadi sebenarnya. Baik. Dah tertidur dah. Dan suami anda yang kami kenali sebagai Yang sedang bertugas di radio dan jadi kejadian hanya selesai apabila Yang pulang ke rumah ya? Okey, sebenarnya dia akan balik selepas maghrib. Tapi dia rasakan sesuatu macam something wrong. Saya punya WhatsApp tak balas, saya tak update story dekat Instagram. Alright. Dia call saya and then dia pergi ke sekolah anak. Bila cikgu cakap anak tak pergi sekolah, dia lagi panik. Dia terus balik rumah pukul 5. Sepatutnya dia akan balik lambat. So kat situ dia dah mula panik. Sebenarnya husband yang lagi trauma daripada saya sebab dia alami situasi yang dia dah start fikir negatif dah. Bila anak tak pergi sekolah, kereta dia dekat basement, keadaan rumah pun keadaan masa dia nak pergi kerja, keadaan rumah macam tu. So dia dah
trauma lah. Dia lagi trauma daripada kami lah sebenarnya. Jadi ceritakan kepada saya, apa tindakan suami anda apabila pulang ke rumah tu yang mana anda tahu suami dah pulang waktu tu? Okey, bila dengar suara suami daripada luar, saya terus cakap dengan dia yang kami terkurung. Dia macam, ya Allah, betul ke ni? Macam, kenapa? Dia dah kata, kenapa dia balik lambat? Patutnya 2:30 dia dah balik dah sebab dia tak sedap hati. Tapi dia cuba buka pakai screwdriver daripada luar pun tak boleh juga sebab dah lock. Dekat tengah-tengah tu dah lock. So dia buka pakai kunci daripada luar pun tak boleh. Last kali dia tendang, barulah berjaya buka pintu tu. Dan sekarang ni dalam menghadapi hari-hari seterusnya, Safra, bagaimana anda mungkin trauma dan berhati-hati apabila nak kunci tombol pintu? Apakah suami mengambil tindakan untuk tukar tombol pintu di rumah semuanya ke macam mana? Okey, lepas kejadian, suami saya buka semua tombol dalam rumah. Okey, tapi sekarang tak pasang tombol lagi sebab mungkin risau. And then yang kedua, suami terus pasang CCTV. Untuk tahu kita orang punya, yelah, kalau tak balas mungkin saya buat kerja ke, kalau tak balas WhatsApp mungkin saya buat kerja ke apa ke. Lepas ni, langkah berjaga-jaga lah untuk situasi yang kita tak tahu akan apa yang akan jadi kan lepas ni. Nasihat anda lah setelah terpaksa melalui pengalaman ini, Safra, supaya penonton-penonton kita juga tak melalui cerita yang sama seperti anda ini. Apa yang boleh dilakukan? Tapi takkanlah nak bawa telefon bila kita nak mandi kan? Tapi sebenarnya pun tu penting. Boleh je sebenarnya bawa telefon tu, letaklah tempat yang tak kena air, bawa telefon ke mana sahaja sebab bukan tandas rumah je, mungkin tandas awam pun selalu juga benda ni terjadi sebenarnya. Betul. Lepas tu yang kedua, pastikan kita ada tool ataupun peralatan jika kita tersangkut kat dalam bilik air tu kan. Kita boleh guna peralatan tu. Pun letaklah di tempat yang tinggi supaya anak pun tak boleh capai kan. Yang ketiga, mungkinlah cara bawa kite ke apa ke untuk langkah berjaga-jagalah. Kena tahu floor plan rumah. Kalau apa jadi, mungkin kalau panjat tingkap, apa yang akan jadi seterusnya. So, kena fikir benda-benda macam tu lah. Bagaimana keadaan anak-anak, Safra? Apakah mereka masih trauma kalau boleh saya tahu? Sebab kejadian dah dalam 2 minggu, dia orang dah tak trauma dah. Cuma anak pertama tu masih ingat lagi kejadian dalam bilik air. Dan masa hari pertama kejadian, anak saya dia takut nak mandi tau. Dia takut nak mandi. Dan lepas 2 hari tu, Alhamdulillah dah okey dah. Dia orang dah okey dah. Baik. Alhamdulillah. Safra, saya nak ucapkan terima kasih kerana berkongsi pengalaman bersama kami dan saya harap kejadian ini cuma sekali ini sahaja dan ambil langkah yang perlu selepas ini. Macam itulah bawa telefon masa mandi kan supaya tak berulang lagi ya, Safra? Okey. Terima kasih, Izwan. Terima kasih. Itu dia Siti Safra Aina Amir Hussein, mangsa yang terperangkap bersama 2 anak beliau di dalam tandas selama lebih 7 jam daripada 9 pagi sampailah 5 petang. Suaminya bertindak apabila WhatsApp tidak berbalas dan juga tak ada melihat sebarang perkembangan daripada Instagram isterinya pada hari itu. Jadi ini sebenarnya boleh berlaku kepada kita semua. Kita tak sangka tombol pintu rumah tu mungkin dah digunakan berapa lama, dia boleh jam dan boleh menyebabkan yang kita risau. Mungkin kita tak apa, tapi kalau ibu ayah kita, warga emas yang terperangkap dalam tandas untuk tempoh jangka masa yang sebegitu, ini boleh begitu bahaya ya.